Sejarah dunia telah pun membuktikan orang bukan Islam selamat berada di bawah pimpinan orang Islam, di bawah naungan orang Islam, seperti mana kita tengok sejarah Abbasiyah, sejarah Osmaniyah, Khalifah Ar-Rashidin sendiri pun mereka meraihkan orang bukan Islam. Tetapi sejarah tidak pernah membuktikan orang Islam aman berada di bawah naungan orang bukan Islam. Okey, tahun ini kita akan menyaksikan satu pilihan raya yang akan diadakan julung-julung kalinya. Pilihan raya pada tahun ini adalah berlainan pilihan raya yang sebelum-sebelum ni. Yang mana kita tengok pilihan raya sebelum ni ada 2 gegasi akan bertanding, ada 2 ataupun 3 gegasi akan bertanding. Tapi pada tahun ni kita yang banyak gegasi parti politik akan bertanding dalam pilihan raya kita pada tahun ni, dan kita boleh tengok sangatlah banyak calon yang kita boleh undi, sangat banyak calon yang kita boleh pangkah setuju untuk dia jadi pimpinan kita. Dan kerajaan kita telah mengumumkan tarikh mengundi adalah 19 November ini, dan ramai yang tanya apakah hukum keluar mengundi, apakah hukum pergi pangkah dan sebagainya. Baik, di sini saya bawakan 3 situasi, 3 senario untuk anda semua faham. Maka situasi yang pertama adalah ada 2 pimpinan. Pimpinan yang pertama yang akan naik adalah pimpinan yang sangat baik, yang sangat patuh kepada Allah, nak bawa manusia kepada kebaikan dan nak cegah manusia kepada kemungkaran, nak naikkan martabat Islam, ekonomi, pelancongan dan sebagainya. Pimpinan yang baik. Dan yang kedua adalah pimpinan yang zalim, yang sangat jahat, yang benci kepada Islam, benci kepada Melayu, bencikan kepada Sultan dan sebagainya. Maka di sini hukum kita keluar mengundi, untuk undi yang mana satu, hukumnya adalah wajib untuk kita keluar mengundi orang yang baik. Sebab ditakuti kalau kita tak keluar mengundi, ditakuti orang yang jahat tadi, pimpinan jahat menang, maka susah untuk kita bawa Islam di atas muka bumi. Yang pertama. Situasi yang kedua adalah dua-dua adalah nak bawa kepada kebaikan. Dua-dua ada 2 gegasi parti politik, dua-dua nak bawa kepada kebaikan, dua-dua nak bawa kepada masjid, dua-dua nak bawa kepada pelancongan yang baik, dua-dua nak naikkan agama Islam, dua-dua nak naikkan bangsa Melayu, dia nak baik pulihkan Malaysia. Orang kata ada 2 orang, maka yang mana satu kita nak pilih? Maka di sini terpulang kepada kita nak pilih yang mana satu, sebab dua-dua ni ada matlamat yang jelas, ada visi yang jelas. Maka di situ terpulang kepada kita nak pilih yang mana satu. Cuba kita tengok balik, ada pro and kontra dia. Mesti ada pro and kontra di antara satu sama lain. Maka terpulang kepada individu masing-masing. Tengok kepada yang mana satu kemudaratan yang lebih kecil, maka di sanalah kita pilih. Dan situasi yang ketiga adalah dua-dua nak bawa kepada kemungkaran, dua-dua nak bawa kepada kejatuhan. Ada 2 pimpinan, tapi dua-dua pimpinan ini nak bawa kepada kejatuhan, seperti mana kita tengok pilihan raya dekat Amerika. Dua-dua nak bawa kepada kejatuhan, dua-dua nak bawa kepada kebencian Islam. Maka di sini hukumnya haram untuk kita mengundi di antara satu sama lain. Kena ingat, sejarah dunia telah pun membuktikan orang bukan Islam selamat berada di bawah pimpinan orang Islam, di bawah naungan orang Islam, seperti mana kita tengok sejarah Abbasiyah, sejarah Osmaniyah, Khalifah Ar-Rashidin sendiri pun mereka meraihkan orang bukan Islam. Tetapi sejarah tidak pernah membuktikan orang Islam aman berada di bawah naungan orang bukan Islam, seperti mana kita tengok pelarian-pelarian Syria, pelarian-pelarian Somalia dan sebagainya. Mereka Islam tapi mereka ditindas. Kita tengok beberapa negara yang dihalau daripada negara mereka sendiri. Mereka Islam, siapa yang halau? Orang bukan Islam. Sebab itulah memilih pimpinan adalah wajib. Seandainya ada 2 kumpulan, yang mana satu kumpulan yang baik, satu kumpulan yang jahat, maka pergilah kepada kumpulan yang baik. Sebab itulah bila mana kita nak mengundi, pilihlah pimpinan yang sikit mudarat kepada Islam, paling sedikit mudarat pada Islam dan banyak kelebihan pada Islam. Tengok satu-satu parti yang kita nak pilih. Kalau parti itu ada kemudaratan yang besar kepada Islam, tinggalkan. Parti ini ada kemudaratan untuk Islam tapi sikit, tapi dia tak nak bawa kepada agenda Islam, maka tinggalkan. Tengok betul-betul setiap parti yang ada di Malaysia. Dan ingat, semakin dekat dengan pilihan raya, semakin banyaklah fitnah yang kita boleh tengok, semakin banyak fitnah akan bertebaran. Dan kita sebagai orang yang memerhati, sebagai orang yang nak mengundi, berhati-hati. Celik mata kita, tengok betul-betul yang mana satu fitnah, yang mana satu bukan fitnah. Sebab kata Nabi SAW, makin dekat dengan akhir zaman, kalian akan dapati pimpinan kalian adalah pimpinan yang zalim. Sebab itulah kita tengok, kalau fitnah, adakah berita ini betul? Tabayun dulu, sebab itulah sistem tabayun sangatlah diperlukan di zaman ini. Kalau ada fitnah, kita tengok dulu fitnah ini betul ataupun tidak, buang jauh-jauh. Jangan mudah kita tertipu dengan media sosial yang ada pada hari ini.